Nama saya T. Ian Daniel. Saya akan bercakap tentang jenayah sosial. Jenayah di sosial media ini kini menjadi isu yang semakin menyelesaikan masyarakat. Dengan peningkatan pengguna platform digital, pelbagai bentuk jenis jenayah seperti penipu, penggolan dan pencurian identitas semakin berleluasa. Isu ini tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga memberikan impak psikologis kepada bangsa. Oleh itu, kesedaran dan langkah pencegahan adalah penting untuk menghadapi cabaran ini. Hai, nama saya Dylan Ravindra. Saya akan cakap punca 2. Penipuan dan kebocoran maklumat. Media sosial memberikan platform yang ideal untuk aktiviti penipuan dan pencurian identiti. Penjenayah boleh menggunakan maklumat peribadi yang dipost di media sosial untuk tujuan penipuan kewangan atau penggodaman akaun. Selamat sejahtera, nama saya Dave Sing. Saya daripada kumpulan 9 dan punca pertama adalah penyebaran maklumat palsu atau berita yang menyesatkan. Tidak hanya dapat menimbulkan kekeliruan tetapi juga berpotensi menghasut orang untuk melakukan tindakan jenayah atau mengganggu ketenteraman masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Nama saya Paramir Singh dari kumpulan 9. Punca ketiga di jenayah di media sosial adalah anonimitas yang membolehkan individu melakukan tindakan tanpa ditangkap atau dipertanggungjawabkan dengan mudah. Selain itu, penyebaran maklumat palsu atau berbahaya juga menjadi faktor utama yang memperkukuhkan aktiviti jenayah di platform tersebut. Salam sejahtera semua. Nama saya ialah Jasmita dan topik saya hari ini adalah kesan di jenayah di media sosial. Jenayah di media sosial semakin meningkat dengan penyebaran maklumat palsu, ubutan dan penipuan. Kesan negatif ini merosakkan imej individu serta masyarakat secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama ambil langkah berhemah dalam penggunaan media sosial untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Sean Chua Chen Kat dari kumpulan 9. Kesan jenayah di media sosial terhadap individu dan masyarakat tidak boleh dipandang ringan. Pengalaman menjadi mangsa penipuan atau pencurian identiti boleh menyebabkan kerugian kewangan yang besar serta menimbulkan trauma psikologik. Selain itu, penyebaran maklumat palsu dan fitnah boleh merosakkan reputasi seorang secara tidak adil, mengganggukan keharmonian sosial. Kesedaran dan tindakan kolektif diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Siddhartha Gopal dari kumpulan 9. Kesan lain mengenai jenayah di sosial media bukan sahaja menyebabkan kerugian material tetapi juga mempengaruhi keselamatan psikososial individu. Kesan jangka panjang seperti kehilangan kepercayaan terhadap orang lain dan rasa takut berterusan boleh mengganggu fungsi sosial bangsa. Di samping itu, persekitaran digital yang tidak selamat juga boleh menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Oleh itu, penting untuk memperkuatkan langkah keselamatan dan pendidikan digital dalam masyarakat. Terima kasih. Saya TJI Erwin dari kumpulan 9. Saya akan mencarakan satu solusi untuk mengatasi jenayah di sosial media supaya pengguna boleh mengelakkan situasi ini. Solusi pertama ialah pengguna perlu diberi pemahaman tentang perilaku yang dianggap etis dalam interaksi online, seperti menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu atau fitnah, dan menghindari pelecehan cyber oleh pihak berkuasa. Seterusnya ialah pengguna harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda potensi ancaman online seperti upaya phishing, penipuan atau eksploitasi data. Di samping itu, pihak kerajaan perlu melakukan sosialisasi mengenai konsekuensi hukuman dari tindakan kriminal di media sosial, seperti menyebarkan konten ilegal, pelecehan atau pencemaran nama baik orang lain.
boleh dikenakan denda supaya pengguna lebih berhati-hati dalam penginteraksi online dan bersopan semasa menggunakan media sosial. Selamat sejahtera, saya Yi Qing. Saya akan memperkenalkan solusi kedua jenayah sosial media kepada anda. Kesan jenayah sosial media merangkumi penyebaran maklumat palsu, penipuan dalam talian dan gangguan privasi yang boleh menimbulkan ketidakamanan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Solusinya penting bagi pengguna untuk menjadi lebih berwaspada, menggunakan tetapan privasi dengan bijak dan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Edukasi tentang keselamatan digital harus diperkuatkan di semua peringkat umur untuk membangun masyarakat yang lebih selamat dalam era digital. Jenayah di media sosial merupakan salah satu isu yang serius dan tidak boleh digalakkan. Secara tidak langsung, isu ini akan mengancam keselamatan dan keharmonisan negara termasuk perpaduan negara kita. Selain itu, kerajaan perlu mengambil inisiatif dalam memastikan kegunaan sosial media tidak disalahgunakan dengan meningkatkan kesedaran antara masyarakat. Langkah-langkah termasuk pendidikan awam dan penegakan undang-undang yang ketat juga diperlukan untuk menegaskan masyarakat yang lebih berpadu.